Sebelum saya meneruskan video part 2 pada kali ini, terdapat beberapa kesilapan fakta dalam video part pertama yang perlu saya perbetulkan. Iaitu yang pertama, berkaitan timeline pembukaan Bukit Larut ini. Jika kita semak kembali tahun di mana Bukit Larut mula-mula diterokai adalah pada tahun 1875, iaitu oleh J.W.W. Birch, Residen pertama Inggeris di Perak. Walau bagaimanapun, penerokaan ini tidak disertakan dengan pembukaan laluan ataupun pembinaan rumah-rumah rehat. Dari tahun 1875 hingga 1876, pemerintah Inggeris ketika itu sibuk menguruskan Perang Perak akibat daripada kebangkitan rasa tidak puas hati pembesar-pembesar Melayu seperti Datuk Maharaja Lela, Datuk Sagur dan Ngah Ibrahim dalam campur tangan British menguruskan cukai di sepanjang Sungai Perak, khususnya di kawasan hilir Perak dan Kampung Gajah. Seterusnya, jawatan Residen Inggeris di Perak telah diisi oleh Sir Frank Swettenham dari tahun 1875 hingga 1876, diikuti dengan J.G. Davidson dari 1876 hingga 1877, dan seterusnya oleh Sir Hugh Low dari 1877 hingga 1889. Ketika ini juga, Sir William Edward Maxwell telah dilantik sebagai pembantu Residen Inggeris dari tahun 1878 hingga 1881. Ketika pentadbiran Sir Hugh Low sebagai Residen keempat Inggeris di Perak, beliau telah membawa begitu banyak sekali perubahan ke negeri Perak. Antaranya adalah yang pertama, menghapuskan amalan perhambaan di kalangan pembesar Melayu di negeri Perak secara perlahan. Yang kedua, membina landasan atau perkhidmatan kereta api pertama di Tanah Melayu yang menghubungkan Port Well atau Kuala Sepetang dengan Bandar Taiping pada tahun 1885, khususnya bertujuan untuk membawa hasil-hasil biji timah. Yang ketiga, membina hubungan sosial yang baik antara masyarakat di Taiping, khususnya dari kalangan orang-orang Cina yang kebanyakannya bekerja sebagai pelombong biji timah di daerah Larut Matang dengan orang-orang Melayu di Taiping. Dan yang keempat, Sir Hugh Low merupakan orang pertama yang mula-mula membawa benih tanaman kontan ke Perak yang mempunyai potensi untuk dipasarkan secara besar-besaran di seluruh dunia, iaitu tanaman seperti kopi, lada hitam, teh dan juga getah. Yang lebih menariknya, ramai yang tidak tahu bahawa Sir Hugh Low adalah orang yang bekerja di belakang tabir bersungguh-sungguh untuk memastikan tanaman getah berjaya ditanam secara besar-besaran di Melaya bagi memenuhi kehendak industri getah untuk pembuatan tayar-tayar kenderaan di Amerika Syarikat maupun di Eropah. Walaupun hakikatnya H.N. Ridley adalah individu pertama yang membawa benih getah ke Melaya dari Brazil. Dan sekiranya, jika kita semak kembali sejarah pembukaan Bukit Larut yang mula-mula dicatatkan di dalam jurnal Royal Asiatic Society, tanaman teh di ladang teh eksperimen, iaitu di Assam Tea Garden, mula diusahakan pada tahun 1887, iaitu sewaktu pentadbiran Sir Hugh Low. Kerana itu juga, kawasan tersebut dipanggil sebagai Assam Tea Garden, mengambil kira ladang-ladang teh di Assam, India yang cukup besar pada ketika itu. Kerana itu, kredit individu yang mula-mula membuka Bukit Larut ini haruslah diberikan kepada Sir Hugh Low, Residen keempat Inggeris di Perak, dan bukanlah kepada Sir William Hood Treacher. Dan kerja-kerja pembukaan serta pembangunan rumah-rumah rehat di atas Bukit Larut ini berterusan sehingga pentadbiran Sir Frank Swettenham yang sekali lagi memegang jawatan Residen Inggeris di negeri Perak dari tahun 1889 hingga 1896, sebelum beliau dilantik sebagai Residen Jeneral Negeri-Negeri Melayu Bersekutu yang pertama
pada tahun 1896 dan jawatan beliau sebagai Residen Inggeris di Perak telah digantikan dengan Sir William Hood Treacher. Saya mentafsirkan pembangunan rumah-rumah rehat pegawai Inggeris terus dibina di Maxwell Hill Station pada pentadbiran Sir William Hood Treacher sebagai Residen Inggeris ke-6 di negeri Perak dari 1896 hingga 1901. Kerana itu juga, di puncak Maxwell Hill Station ini, wujudnya sebuah banglo yang dipanggil sebagai Treacher Bungalow. Selain itu, terdapat fakta yang sangat menarik yang saya temui, iaitu Sir Frank Swettenham, sewaktu perkhidmatan beliau di negeri Perak, kerap kali tidak sependapat dengan Sir William Edward Maxwell. Perbezaan personaliti antara kedua-dua tokoh ini cukup besar, sehinggakan mereka tidak boleh bekerja bersama. Kerana itu, apabila Sir Frank Swettenham mula membina nama sebagai pegawai kerajaan Inggeris yang berpengaruh di Melaya, khususnya sebagai Presiden Jeneral negeri-negeri Melayu bersekutu, Sir William Edward Maxwell juga memutuskan untuk terus mengambil jawatan di Gold Coast berbanding kekal berkhidmat di Melaya ataupun meneruskan perkhidmatannya sebagai Gubernur negeri-negeri Selat, iaitu Pulau Pinang, Melaka dan juga Singapura daripada tahun 1893 hingga 1895. Pada episod pertama yang lalu, terdapat juga kesilapan fakta yang saya kongsikan, iaitu Gold Coast yang dimaksudkan adalah sebenarnya nama-nama Ghana, iaitu di barat Afrika dan bukanlah di Australia. Sir William Edward Maxwell pada ketika itu memegang jawatan Gubernur di Gold Coast ataupun di Ghana, telah meninggal dunia pada 14 Disember 1897 sewaktu beliau dalam perjalanan pulang di atas kapal dari Gold Coast ke England. Kita sambung kembali kisah pengembaraan kami mencari batu peringatan JWW Birch di puncak Bukit Larut. Jam pada ketika ini menunjukkan sudah pukul 2 petang. Walaupun kami cuma mengambil sedikit makanan ringan sewaktu berada di Maxwell Hill Station, tambahan lagi ketika ini kami sudah sangat kepenatan. Namun kami teruskan jua langkah kaki ini untuk mencapai matlamat yang telah kami gariskan. Di kawasan sekitar kami ini, terdapat begitu banyak banglo mewah yang dipercayai milik pegawai tinggi Inggeris. Namun disebabkan kekangan masa, kami tidak dapat meneroka atau meninjau ke semua banglo-banglo berkenaan. Tambahan lagi, banglo-banglo ini semuanya ditinggalkan terbiar tanpa diselenggara dengan baik. Sayang sekali, kerana pada pandangan mata saya, potensi yang ada pada rumah-rumah banglo ini sangat besar untuk dibangunkan. Pada ketika ini, kami berada pada ketinggian 1,300 meter dari aras laut. Hawa dan suasana sangat dingin dan menyegarkan. Tidak hairanlah kawasan ini menjadi kegemaran sebagai kawasan rehat pegawai-pegawai Inggeris pada era sebelum perang. Alhamdulillah, selepas kita hike dalam sejam setengah daripada Maxwell Station tu, Sanatorium Station Maxwell Hill, untuk sampai ke lokasi ni ambil masa lebih kurang dalam sejam setengah. Kita dah sampai ke lokasi yang kita tuju. It's a very tough hiking. Dan kita dah jumpa penanda dia, batu bersurat JWW Birch di belakang saya ni. Tapi sengaja dia ditulis di sini TWW Birch sebab huruf T tu mungkin dia ada misspelling lah.
So daripada sini ke Menara TM, puncak Maxwell Hill ataupun Bukit Larut adalah dalam 1 kilometer. Kita boleh nampak menara daripada sini. Dan kita akan masuk pada jarak lebih kurang dalam 5 meter untuk kita tengok batu bersurat JWW Birch yang dipasang mungkin selepas kematian dia. Nanti saya akan ceritakan sedikit sejarah di hadapan batu tersebut. Ini juga merupakan kali pertama saya datang ke sini. Alhamdulillah kita dapat sampai. It's a very tough hiking lah. Daripada pukul 9 pagi sampai hampir pukul 3, 2.50 baru kita sampai ke sini. Kita masuk sekarang. Ini adalah kali pertama saya sampai ke kawasan ini dan oleh kerana kekurangan rujukan sama ada bertulis maupun visual, untuk saya mencari lokasi tepat kedudukan batu peringatan JWW Birch di atas Bukit Birch ini, saya perlu meneroka sendiri arah laluan yang pernah digunakan oleh pendaki-pendaki yang kerap berkunjung ke kawasan ini sebelum ini. Okey. Jumpa. Yes. Akhirnya alhamdulillah kita berjaya menjumpai tugu batu tanda JWW Birch. Ada ditulis di sini. The first Englishman to climb this hill was Mr. T.W.W. Birch, first British resident of Perak in 1875. T ni mungkin ada spelling error lah kot. Orang yang tempah penanda ni. Alhamdulillah kita dah sampai ke puncak Bukit Larut ataupun Maxwell Hill. Sedikit penceritaan sejarah yang saya tahu berkenaan dengan struktur yang ada di hadapan saya ni. So kalau kita tengok balik sejarah, Perjanjian Pangkor ditandatangani pada 20 Januari 1874. Seterusnya, melalui perjanjian tersebut, JWW Birch telah dilantik sebagai residen Inggeris pertama di negeri Perak bermula pada 4 November pada tahun yang sama iaitu 1874. Sehingga tarikh kematian JWW Birch apabila dia dibunuh di Kampung Gajah pada 2 November 1875, genap setahun pelantikannya sebagai residen Inggeris di negeri Perak. Iaitu genap setahun dia dilantik sebagai residen Inggeris. Saya percaya dalam tempoh setahun tersebut, dia telah menggunakan waktu dia sebagai residen Inggeris untuk meneroka semua tanah-tanah yang ada di negeri Perak agar dia dapat melihatlah apa yang ada di negeri Perak. Dan kalau kita berada di Bandar Taiping, daripada kejauhan kita dapat tengok puncak bukit yang paling tinggi adalah puncak Bukit Larut lah. Dan saya percaya dia telah meletakkan objektif untuk sampai ke puncak yang paling tinggi di Bukit Larut ataupun Maxwell Hill. Dan lokasi yang kita berada sekarang ni, kalau kita tengok sekeliling kita, adalah lokasi fizikal yang paling tinggi di Bukit Larut. Dan saya percaya dia telah meletakkan satu matlamat ataupun aspirasi. Selepas dia sampai di puncak ini, dia telah menempah batu dan juga bukti penandaan ataupun sign seperti yang tertera di hadapan kita ni, untuk menandakan dia adalah orang Inggeris pertama yang sampai ke puncak Bukit Larut. Dan kita juga tahu kolonial Inggeris ataupun pentadbir Inggeris apabila mereka datang ke Melaya, mereka mempunyai satu kecenderungan untuk memilih hill station digunakan sebagai sanitarium station.
ataupun Sanatorium Hill untuk mereka berehat daripada cuaca panas yang ada di Tanah Melayu. Dan apabila Federated Malay States ditubuhkan, iaitu pada 1896, yang menggabungkan negeri-negeri Melayu bersekutu seperti Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan juga Pahang, mereka telah mencari bukit bukau yang paling tinggi untuk dibina Sanatorium Station, dan termasuk kawasan yang telah kita pergi tadi, iaitu di Maxwell Station. Nah, sekarang ini, lokasi ini kita ada satu menara Telekom Malaysia berkurang dalam 1 kilometer daripada sini, yang digunakan untuk memancar signal telefon yang kita gunakan. Dan saya percaya lokasi yang kita ada, yang kita berdiri sekarang ni adalah puncak yang paling tinggi di Bukit Larut ataupun di Maxwell Hill. Dan bukti dia adalah batu bersurat inilah. Dan apabila J.W.W. Birch dilantik sebagai Residen Inggeris yang pertama, dia bersama Frank Swettenham, pembantu residen, telah meneroka pelosok negeri Perak, mencari penandaan ataupun mengukur tanah-tanah baru untuk diteroka sekiranya ia mempunyai sumber-sumber hasil bumi yang baik. Dan alhamdulillah kita dapat sampai di sini juga pada hari ini. Alhamdulillah kita dah sampai ke puncak Bukit Larut. Kawasan ini ditanda dengan pencawang ataupun pemancar Telekom Malaysia. Kalau kita dapat tengok di hadapan saya ini, memang ada banglo lama British. Mungkin pada zaman dahulu atau zaman sebelum merdeka, kawasan ini adalah stesen pemancar telegraf ataupun stesen radar. Dan di sebelah kanan saya ini adalah batu penanda Bukit Larut 0 km, atau dengan lebih tepat lagi, kawasan ini sahaja diberi nama sebagai Bukit Qualified lah. Tapi kawasan ini ditutup dan struktur banglo lama British ada di hadapan saya ni, binaan dia. Dan di sebelah kanan saya ni, kalau kita boleh tunjuk, ini adalah Banjaran Titi Wangsa. Cuaca hari ini cantik, alhamdulillah. Kita dapat naik ke kawasan ini dengan selamat. So itu saja untuk sesi lawatan tapak kawasan bersejarah kita untuk hari ini. Saya harap perkongsian saya pada kali ini dapat memberikan sedikit sebanyak manfaat untuk peminat Malayan History TV. Untuk pada masa hadapan kita akan jumpa lagi. Saya akan bawakan lagi cerita menarik yang tak ramai tahu berkenaan dengan sejarah yang berlaku di Tanah Melayu ataupun di Melaya. Terima kasih kerana menonton Malayan History TV.